Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Wa qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala anhu wa nafa'na bi'ulumihi fid daraini amin. Ma yuhramu bil haid wan nifas. Apa yang diharamkan dengan adanya haid dan juga nifas. Thumma syara'a fi ahkamil haid. Kemudian musannif dia masuk kepada membicarakan tentang hukum hakam berkaitan dengan haid. Faqala, kata beliau musannif tu, wa yuhramu bil haidhi walau aqalahu wan nifasu. Dan diharamkan bila telah datang haid, walaupun dalam tempohnya yang paling minimum, iaitulah 24 jam. Begitu juga dengan nifas, diharamkan kepada nifas sama niyata asya'in, 8 perkara. Al-awalu as-salatu farduha wa nafluha. Yang pertama diharamkan kepada orang yang haid dan nifas itu ialah solat, sama ada yang fardu ataupun yang sunat. Wa kadza sajdatu tilawati wasyukri. Begitu juga diharamkan sujud tilawah dan sujud syukur. Wathani, yang kedua diharamkan kepada orang haid dan nifas juga, as-saumu, puasa, farduhu wa nafluhu, sama ada puasa itu yang wajib, yang fardu ataupun yang sunat. Wa yajibu qada'u saumil fardi bi khilafi salah. Dan wajib qada' puasa fardu jika dia tinggal dalam keadaan haid. Orang haid tidak boleh berpuasa, malah haram juga kalau niatkan berpuasa, kan haram. Kalau dia nak menahan diri menghormati orang lain yang berpuasa, itu tidak haram. Tapi kalau dia berniat untuk berpuasa dalam keadaan dia haid, itu hukumnya haram kerana bermain-main dalam ibadat. Jadi kalau puasa dia tinggalkan dalam keadaan haid, maka wajib qada'. Itu kalau puasa wajib. Bi khilafi solat, berbeza keadaannya jika solat, maka tidak wajib qada'. Liqauli Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, berdasar kepada kata-kata Siti Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, kana yusibuna dhalika ay al-haid fa nu'maru bi qada'is shaumi wa la nu'maru bi qada'is salah. Adalah telah menimpa kepada kami yang demikian itu, iaitu haid. Telah menimpa kepada kami haid, maka kami diperintahkan supaya qada' puasa dan tidak diqada'kan solat. Rawahu asy-syaikhan, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Wan aqadal ijma' ala dhalika. Ijma' memang telah memutuskan yang demikian itu. Itu ijma' ulama, dah putuskan begitu juga. Wa fihi minal ma'na anna salata tukthiru fa yashqa qada'uha bi khilafis saum. Di dalam fatwa ataupun hukum tersebut mengandungi makna bahawa solat itu banyak, maka susah untuk diqada'. Berbeza dengan puasa, dia hanya 30 hari setahun. Kalau solat satu hari 5 waktu, 2 hari, 3 hari, 10 hari, tidak mampulah. Lemahnya manusia, terutama umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasalitu, yang ketiganya, perkara yang diharamkan kepada orang yang sedang haid dan nifas, qira'atu syai'in minal Qur'an, membaca sesuatu daripada Al-Quran.
walau ba'da ayatin, walaupun sebahagian ayat. Satu ayat, alhamdulillahi rabbil alamin, itu satu ayat. Kalau separuh ayat, alhamdulillah, sebahagian ayat lah tu. Jika diniatkan untuk membaca Al-Quran, maka hukumnya haram. Niat zikir tidaklah haram. Walau ba'da ayatin lil ikhlal bita'zim, kerana mengabaikan pengagungan Al-Quran itu. Quran perlu diagungkan dengan semua cara. Sawa'un aqasada ma'adzalika ghairaha amla. Habis itu amla. Sama ada dia membaca sebahagian Al-Quran itu dengan niat membaca Al-Quran ma'adzalika ghairaha, membaca Al-Quran dengan niat berserta dengan niat yang lain. Contohnya membaca Al-Quran dengan doa, kan? Membaca doa ambil daripada Al-Quran, kan? Dia ada Al-Qurannya di situ. Membaca Al-Quran sambil doa, membaca Al-Quran sambil jampi, membaca Al-Quran sambil memberi tazkirah. Dia niat membaca Al-Quran, ya. Tak kira sama ada dia membaca Al-Quran tu berserta dengan niat lain ataupun tidak, tulen mutlak Al-Quran, tetap haram lah. Haram hukumnya. Di hadis Tirmizi ada 3 wajah. Wa ghairuhu la yaqra'u al-junubu wala al-haidu syai'an min al-Quran. Tidak boleh membaca orang yang dalam keadaan junub dan dalam keadaan haid sesuatu pun daripada Al-Quran. Junub dekat sini orang yang berhadas besar, dengan sebab keluar mani, ya, keluar mani. Itu junub. Waliman bihi hadatsu akbarin ijra'ul Quran ala qalbihi wa nadrihi fil mushaf. Dan bagi orang yang mengalami hadas besar, iaitulah haid, nifas dan berjunub, hadas besar, dia boleh membaca Al-Quran tu dengan hati, dengan syarat tak keluar bunyi, dan boleh melihat kepada Al-Quran itu yang tertulis di dalam mushaf. Tulisan Al-Quran boleh tengok. Wa qira'atu ma nusikhat tilawatuhu wa tahriku lisanihi wa hamsihi bihaitsu la yasma'u nafsuhu. Dan dia boleh baca yang tertulis pada tulisannya, dan boleh menggerakkan lidahnya, boleh mengeluarkan angin pada mulutnya sekira-kira dia tidak dengar. Kan? Ada gerak, dia pun tak dengar. Tapi kalau dia pun dengar, Bismillahirrahmanirrahim, dia dengar, kan? Jadi tak boleh. Yang dia gerak-gerak mulut tu, tapi dia sendiri pun tak dengar, yang itu boleh. Di annaha laysat biqira'atil Quran, kerana kalau gerak-gerak saja itu bukan membaca Al-Quran. Macam-macam boleh digerakkan mulut tu. Jadi bila tidak diketahui, orang pun tak boleh dengar, dia pun sendiri tak boleh dengar, apatah lagi orang lain, maka harus hukumnya tidak haram. Wa faqidut tahuraini yaqra'ul Fatihah wujuban faqat. Ini salat bagi orang faqidu al-tahuraini. Faqidut tahuraini itu iaitulah orang yang solat dalam keadaan tidak ada tanah untuk bertayamum, apatah lagi air. Tak ada air dan tak ada tanah. Contoh orang yang di dalam penjara diseksa, kan? Dia solat tanpa ada wuduk, tanpa ada tayamum. Tapi kalau dalam penjara tu ada tanah, wajib tayamum lah. Contoh orang dalam keadaan kesesakan lalu lintas ni, dalam jam, solat lah tengah-tengah jam tu.
apa yang dia mampu solat. Tapi dia wajib qada balik lah, sebab wuduk tak ada, kiblat tak ada, semua tak ada, dia solat begitu je. Itu namanya solat faqidut tahuraini. Jadi dalam solat dia tu, kalau dia sedang berjunub, berhadas besar, haid, memang tak boleh solat lah haid ni. Ni orang berjunub lah, ataupun orang yang haid tidak mandi lagi kan. Dia boleh mandi, tapi apa tu, waktu dah masuk, air tak ada, tanah tak ada, kan. Jadi dia wajib solat juga, menghormati waktu, dan dia hanya boleh baca Fatihah saja. Fatihah saja kan. Fatihah saja. Okey. Fatihah saja lis-solah, untuk solat. Itu dalam keadaan dia berhadas besar kan. Nak mandi tak ada air, nak tayamum tak ada tanah. Li'annahu muttarrun ilaiha, sebab dia terpaksa kepada perempuan yang haid tadi tu, dan orang yang berjunub. Ni masalah ni, kalau haidnya dah habis kalau haidnya masih ada lagi, memang tak boleh lah solat, berdosa, sebab dalam tempoh dia diharamkan bersolat. Amma kharijus salati fala yajuzu lahu ay yaqra'a syai'an. Adapun di luar solat, maka tidak harus dia membaca apa-apa pun daripada Al-Quran. Habis bab baca. Wala yamassul mushafa mutlaqan, dan tidak boleh ia, orang yang haid dan orang yang berjunub dan orang yang nifas tadi tu, menyentuh masun ni, sentuh, sebarang sentuh je, tak kira dengan tapak tangan ke, dengan belakang tangan ke, dengan badan dia, mana-mana je, itu masun. Secara mutlak, sama sekali tak boleh. Dengan apa cara dia sentuh pun, kecuali berlapik tu lain cerita kan. Tapi berlapik pun tengok niat macam mana keadaannya. Dia angkat Quran tapi berlapik. Itu ada lagi perbahasan. Wala an tatawadda, wala an tuta'a al-haidu au an-nifasu idan qata'a damuha, dan tidak boleh diwati, bersetubuhlah bagi orang haid dan juga orang nifas setelah terputus darahnya atau setelah berhenti darahnya. Sebelum mandi lah, kalau dah mandi wajib boleh lah. Jadi sebelum dia mandi wajib, tidak boleh perempuan itu bersetubuh walaupun darahnya dah kering. Idzan qata'a damuha. Wa amma faqidul ma'i fil hadar fa yajuzu lahu idza tayammama ay yaqra'a walau fi ghairi salah. Adapun orang yang faqidul ma', orang yang tidak ada air, tak ada air, habis air kan. Fil hadar, dalam keadaan dia tidak bermusafir. Kalau bermusafir apatah lagi kan. Kalau dia tak musafir pun tapi air tak ada, maka harus baginya bertayamum untuk membaca Al-Quran walaupun pada bukan waktu solat. Jadi kalau dia dah bertayamum tu, syaratnya tak ada air, maka bolehlah dia melakukan apa-apa je lah, semua boleh lah. Tapi kalau nak solat fardu, satu solat untuk satu tayamum. Wa hadha fi haqqi syakhsil muslim. Ini adalah pada hak seseorang yang muslim. Ini kalau keadaan orang Islam, orang Islam. Ammal kafiru fala yumna'u minal qira'ah. Adapun orang kafir, maka tidak ditegah daripada membaca Al-Quran, li'annahu la ya'taqidu hurmata dhalika, kerana dia tidak beriktikad akan pengharaman yang demikian itu, ataupun dia tidak masuk dalam mukallaf di dunia, tapi dia mukallaf di akhirat, sebab dia akan dituntut juga di akhirat. Di dunia ni dia tidak tertakluk pada hukum syariat.
amma ta'limuhu wa ta'allumuhu fayajuz. Adapun untuk mengajar Quran dan mempelajarinya maka harus. Iaitulah orang Islam dalam keadaan haid mengajarkan kepada orang kafir itu tadi Al-Quran ataupun ta'allum, dia mempelajari Al-Quran itu, maka harus in raja islamahu, jika mengharapkan dia tu moga-moga terbuka hatinya untuk masuk Islam. Wa illa fala, kalau tidak mengharapkan dia tu nak masuk Islam, suka-suka nak belajar, nak suka-suka tahu, fala yajuz. Jadi perempuan haid tak boleh ajar orang kafir masuk Islam dalam keadaan tak ada keperluan, suka-suka je tak boleh. Tanbih, satu peringatan, yahillu liman bihi hadatsu akbarin azkar al-Quran wa ghairaha. Halal bagi orang yang sedang dalam keadaan hadas besar membaca zikir-zikir Al-Quran dan lain-lainnya, kama wa'azihi, seperti peringatannya, wa akhbarihi, dan cerita-cerita yang terkandung di dalam Al-Quran, wa ahkamihi, dan hukum hakam yang untuk mengetahui hukum hakam dalam Al-Quran itu, la biqasdil Quran. Ini yang paling penting ni, dengan syarat tidak berniat membaca Quran. Ini paling penting dan susah nak jaga. Dan bila menerangkan keharusan ni, kebiasaannya orang tidak menekankan la biqasdil Quran ni, tidak dengan niat membaca Al-Quran. Dia niat nak baca zikir, nak baca doa, nak baca cerita, nak cerita tentang hukum. Itu yang qaulihi 'inda rukub, seperti kalau dia baca ketika nak naik kenderaan, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin ay mutiqin. Maha suci Tuhan yang telah menundukkan kenderaan ini kepada kami, dan tidaklah kami padanya itu muqrinin, ada kemampuan. Kami tak mampu ke atas kenderaan tu. Yang boleh menundukkan kenderaan tu kepada kami ialah Allah. Kalau unta besar, cuba tangkap unta yang liar, digigitnya kita kan. Besi-besi tu tak mungkin dia boleh bergerak dengan izin Allah Ta'ala, dengan hukum-hukum sunnatullah. Maka besi itu boleh bergerak begitu laju, membawa beban yang begitu banyak. Itulah ketentuan daripada Al-Azizul Hakim. Tapi kalau dia sebelum baca doa tu dia kata a'udzubillahi minasyaitanirrajim, subhanalladzi sakhkhara lana hadza, tu dah tak boleh lah. Sebab bila dia ta'awuz, itu menggambarkan dia nak baca Quran. Dia nak baca Quran tak boleh lah. Dia niat baca doa saja. Wa 'indal musibati, ketika dalam musibah, maka dia baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi itu sebagai ucapan penyerahan diri kepada Allah Ta'ala. Tapi kalau dia baca qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ada qalu, jadi dia ambil Quran lah tu. Mengapa ada qalu? Sebab dalam Quran tu ada qalu. Sedangkan doanya hanyalah ambil pada penyerahan diri saja, tak ada qalu. Okey, jadi itu tak boleh kalau dalam keadaan haid ataupun berjunub, berhadas besar. Wa ma jara bihi lisanuhu bila qasdin fa in qasada al-Quran wahdahu. Dan apa yang dibaca oleh lidahnya tanpa niat untuk baca Quran, dia saya baca Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dia bukan niat baca Quran, tapi dia niat untuk melancarkan
Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dia niat bukan niat baca Quran. Tapi ini susah lah. Tapi kalau boleh, maka boleh. Kan? Harus. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Jadi orang yang tidak memahami Quran tu, dia menghafal Quran tu dengan niat untuk melembutkan lidah kan. Itu untuk memperbetulkan suara. Jadi itu semua boleh dengan syarat dia tidak ada niat untuk membaca Al-Quran. Itu harus. Fa in qasada al-Quran wahdahu, tapi kalau dia niat untuk membaca Al-Quran semata-mata, atau ma'adzikri, ataupun dia niat baca Quran sambil berzikir, maka hukumnya haram. Wa in atlaqa fala, kalau dia tak ada niat apa-apa, mutlak begitu je, tak ada apa-apa niat, sekadar baca macam tu je, fala, tidak haram. Warabi'u massu syai'in minal mushaf, perkara yang diharamkan yang keempat kepada orang haid dan nifas dan orang berjunub itu ialah massu syai'in minal mushaf, menyentuh sesuatu atau sebahagian daripada mushaf. Mushaf tu lembaran-lembaran ataupun buku lah yang ditulis di dalamnya ayat-ayat Al-Quran. Jadi mushaf tu buku Quran. Sawa'un fi dzalika waraquhu al-maktub fihi wa ghairuhu, sama ada yang mushaf yang disentuh itu kertas yang tertulis padanya ayat-ayat suci Al-Quran, ataupun kertas yang tidak tertulis ayat Al-Quran. Contoh tepi-tepi tu tak ada tulisan Quran kan, kita pegang tepi je. Kulit mushaf tu tak ada tulisan Quran, kita pegang kulit dia je. Itu pun tidak boleh selagi mana dia bersambung dengan mushaf itu. Buku tu dinamakan satu buku itu dari kulit ke kulit. Di qaulihi ta'ala la yamassuhu illal mutahharun. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. La yamassuhu illal mutahharun, tidak boleh menyentuhnya melainkan orang yang dalam keadaan suci. Wa yuhramu aidan massa jildihil muttasil bihi, dan diharamkan juga menyentuh kulit mushaf itu, kulit buku Al-Quran, kita kata buku lah, walaupun istilah tu tak berapa molek, tapi untuk memudahkan faham, mushaf tu artinya lembaran kertas yang dijilidkan membentuk satu mushaf. Kita kata buku. Cumanya orang Melayu kata buku tu buku lah, Quran tu Quran lah. Tapi supaya gambaran nak senang faham, buku Quran. Buku Quran lah, buku Quran. Jadi kulit mushaf itu pun haram selagi mana kulit itu muttasil bihi, bercantum dengan mushaf itu, li'annahu ka juz'in minhu, kerana dia adalah sebahagian daripada mushaf itu juga. Walihadza yatba'uhu fil bai', sebab itulah bila kita jual mushaf itu sekali dengan kulitnya sekali. Quran tidak boleh dijual, tapi mushaf dia boleh, sebab mushaf itu perlu kepada modal. Nak beli kertas, kemudian nak tulis tu pun perlu kepada modal, sama ada nak beli pena, nak beli dakwat. Lepas tu kalau upah orang, modal lagi. Nak jilidkan dia tu, kasih cantik-cantik, kuat, kukuh, pun modal juga. Nak hiasan itu ini, semua ada perlu kepada modal. Jadi sebab itulah modal tu boleh dijual. Tapi kalau kita niat untuk menjual kertas tu, kita kata sama je kertas lain. Yang membezakan kertas buku tu, lembaran-lembarannya ditulis ayat-ayat suci. Itu beza dia dengan buku lain. Jadi kalau kita niatkan kita nak menjual mushaf tu dengan niat untuk menjual tulisan yang ada di dalam tu, maka itu haram. Sebab dia kata buku-buku lah, dia kata sama dengan buku lain, dia kata kan. Yang membezakan buku ni ialah tulisannya. Jadi kalau begitu niatnya dia jual,
mushaf tu, maka haramlah hukumnya menjual ayat suci Al-Quran tu. Iaitulah dia mengapa? Sebab dia menilaikan ayat suci itu dengan harga yang sedikit. Harga 2, 30, 40 ringgit, 100 ringgit. Itulah nilai harga Quran tu. Sebab tu dah dia haram. Seperti firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitabi wa yashtaruna bihi thamanan qalilan. Jadi dan menjualnya dengan harga yang sedikit. Ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illa an-nar. Mereka itulah yang tidak makan daripada hasil jualan mereka itu melainkan api neraka saja. Wa amma al-munfasil anhu, adapun yang kulit yang terpisah daripada mushaf itu, fa qadiyatu kalam al-bayan hallu mashu hallu mashuhu hallu massahu hal fa qadiyatul kalam al-bayanu halla massihi. Okey. Adapun kulit yang terpisah daripada mushaf Al-Quran itu, maka hasil daripada perbicaraan kita yang sebelum ini menerangkan bahawa halal menyentuhnya. Masun tu sentuh dengan tapak tangan. Satu lagi sentuh tu lamsun, itu sentuh dengan selain daripada tapak tangan. Kalau khusus untuk tapak tangan, dia masun. Wa kadha yuhramu hamluhu ay al-mushaf. Begitu juga diharamkan membawanya, iaitu membawa mushaf, buku Quran mushaf Quran. Li'annahu ablagha minal mas, sebab dia lebih berat daripada menyentuh, sekadar sentuh. Membawa tu lebih berat hukum dia. Naam, yajuzu hamluhu li daruratin. Ya, harus membawanya dalam keadaan darurat. Ka khawfin alaihi min ghadaqin aw haraqin aw najasatin. Seperti takut Al-Quran itu gharaq, tenggelam, atau takut dia terbakar, atau takut dia terkena najis. Jadi ada orang nampak Quran tu terbiar, tersia-sia di tempat yang tidak selayaknya, dan dia khawatiri berlaku sesuatu, dia sambar Quran tu dan dia bawa dalam keadaan dia pun berhadas. Fa in qadara ala tayammumi wajaba, tapi kalau dia mampu untuk bertayamum sebelum dia pergi bawa Al-Quran tu, maka wajib dia bertayamum. Kalau nak tunggu wuduk tu payah kan. Jadi kalau Quran tu berada di tempat yang ada tanah, sekitar tu ada kawasan yang bertanah, maka dia tayamum dulu. Kalau dia berada di dekat dengan bangunan, tepi bangunan tu banyak tanah, maka insya-Allah lah tepi bangunan tu, dinding bangunan tu memang confirm ada debu tanah. Dia tepuklah debu tanah dekat dinding tu dan dia bertayamum situ. Tapi kalau kawasan tu macam sekarang ni, semuanya simen dan dipenuhi dengan tar, tak ada tanah kawasan situ, maka tidak bolehlah dia bertayamum dekat debu dinding tu. Sebab kalau ada debu pun tak tahu, bukan entah debu apa kan. Kalau ada debu, bukan debu tanah. Jadi menurut mazhab Syafi'i tak boleh. Kalau mazhab Hanafi dia boleh. Wa yahillu hamlahu fi mata'in tabi'an lahu, dan halal membawa Quran itu bersama dengan barang-barang yang bersama dengan mushaf itu. Halal membawa Quran itu bersama dengan barang-barang lain dalam satu bekas. Idza lam yakun maqsudan bil hamli, kalau dia tidak ada niat untuk membawa Quran itu, dia niat untuk bawa barang, kan. Bi an qasada hamla ghairihi, iaitulah dengan cara dia berniat untuk membawa barang lain, bukan membawa Quran. Dia bawa beg, bawa buku kan. Dalam beg tu ada buku, jadi dia niat untuk bawa beg, atau dia niat nak bawa buku, tapi dalam buku-buku tu ada Al-Quran.
Jadi dia tak ada niat untuk bawa Quran, tapi dia niat bawa beg atau bawa buku atau apa-apa je lah. Aw lam yaqsud syai'an, ataupun dia tak ada niat apa-apa pun, dia angkat barang dia, bawa beg aja. Li adami ikhlali bi ta'zimihi hina idzin, kerana tidak mengabaikan pengagungan mushaf itu dalam keadaan sedemikian itu kan. Itulah dia bawa dengan niat angkat barang, ataupun dia tak ada niat apa-apa, dia angkut je. Bikhilafin ma idza kana maqsudan bil hamli, berbeza kalau dia ada niat untuk membawa Al-Quran. Aku nak bawa Quran lah bersama dengan barang-barang, dia ada Quran dekat situ. Itu hukumnya tertakluk dengan hukum membawa Al-Quran. Kalau dia haid tak boleh, haram. Kalau dia berhadas pun tak boleh juga kan. Dengan syarat dia angkut lah. Walau ma'al amti'ati, walaupun Quran tu bersama dengan barang-barang lain, fa innahu yuhramu, maka ianya diharamkan. Haram, apa dia? Haram. Apa haram itu? Allah larang dengan larangan yang tegas kan? Yang pasti, ilzam, yang pasti Allah Ta'ala larang. Buat juga Allah Ta'ala murka, sebab itulah kita kena jauhi. Wa yahillu hamluhu fi tafsirin, dan halal membawa mushaf itu yang tertulis dalam kitab tafsir. Sawaun tamayyazat alfazuhu bilaunin amla, sama ada lafaz-lafaz Al-Quran itu dibezakan dengan tulisan tafsirnya dengan warna. Quran tulis merah, tafsir tulis hitam, ataupun tak ada beza warna, sama saja, bukan pada warnanya tapi pada jumlah hurufnya. Idza kana at-tafsir akthar, itu kalau tulisan pada tafsir itu lebih banyak minal Quran, berbanding tulisan Al-Quran. Li'adami al-ikhlali bi ta'zimihi hina idzin, sebab tidak mengabaikan pengagungan Quran ketika itu. Walaysa huwa fi ma'nal mushaf, dan itu tidaklah dipanggil sebagai mushaf kan, itu dipanggil tafsir sebab tulisan tafsirnya lebih panjang, lebih banyak. Jadi taklah dipanggil itu mushaf, dipanggil itu kitab apa, tafsir. Bi khilafin ma idza kana al-Quran aktsara minhu, berbeza kalau Al-Quran, tulisan Al-Quran itu lebih banyak daripada tulisan tafsir. Li'annahu fi ma'nal mushaf, maka ketika itu ia boleh dipanggil sebagai mushaf. Mushaf. Au kana musawiyan, ataupun tulisan mushaf itu sama banyak dengan tulisan tafsirnya pun tak boleh juga, sebab itu pun boleh dinamakan sebagai mushaf juga. Maka haram bagi orang berhadas, kecil atau besar, memegang dan membawa mushaf tadi tu. Wallahu ta'ala alam setakat ni. Dan akan datang perkara kelima yang diharamkan kepada orang yang haid, nifas dan orang yang berjunub. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.